Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencaci maki dan memaki hamun. Tak boleh, Nabi larang sangat. Sekalipun tujuannya adalah untuk kebenaran. Walaupun tujuan dia maki kawan tu pasal dia nak habaq hak kebenaran hak dia bawa, kawan tu salah, tak boleh. Dalam kaedah kita, dalam kaedah Islam tak boleh macam tu. Pasal mencaci maki ni bukan jalan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah. Pada pagi ini sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ni. Moga-moga keberadaan kita pada pagi ini senantiasa diberkati dan dirahmati Allah, insya-Allah. Minta tuan-tuan yang duduk tepi tu kita buka apa? Buka pintu bagi dia, tak ada aircon, dia bagi angin. Rasa kuat. Kita buka pintu tu bagi dia. Kita tengok insya-Allah pada pagi ni kita sambung pada bab yang ke-25 pada muka surat 168. Bab yang ke-25 muka surat 165. Tak apa. Bab yang ke-25 berdebat kerana menginginkan kedudukan. Kita bincang hak tu pula, berkaitan bagaimana talbisu iblis ataupun belitan iblis, dia menjerat, dia jerat orang yang ada kebolehan berhujah, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ilmu kepada dia. Berdebat ni kerana menginginkan kepada kedudukan. Jadi berkata Al-Imam Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia kata muslihat iblis yang lain, mereka mencari kedudukan dengan berdebat. Itu. Jadi antara peranan iblis ni, macam mana iblis nak jerat orang-orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu ni, antaranya ialah mereka ni memastikan orang yang pandai berhujah, orang yang pandai bercakap, orang yang diberi kelebihan berdebat ni, supaya mereka ni mencari kedudukan dengan menggunakan kepetahan mereka bercakap, berdebat, mendorong mereka untuk membangkitkan apa yang terpendam. Dan jikalau salah seorang dalam kalangan mereka melihat pandangannya tidak kuat, maka dia berusaha menekan lawannya, lalu tampil dengan menyombong diri. Jikalau dia lihat lawannya lebih banyak berbicara, maka dia berlindung kepada kesombongan diri dia dan menghadapinya dengan cercaan. Akhirnya perdebatan merendahkan
kesombongan hati, lalu mereka berkata ini adalah perkataan para penasihat. Baik, mari kita tengok syarah dia. Kita bincang berkaitan dengan syarah dia. Terdapat juga dalam kalangan ulama orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan ilmu, Allah bagi kelebihan bercakap ni, yang berdebat semata-mata mencari kedudukan, bertengkar lah, bermuzakarah lah, berbincang, tetapi niat di hati itu dalam perdebatan ataupun perbincangan ini, aku mau dapat kedudukan yang istimewa. Bukan berbincang untuk kebaikan diri, kebaikan agama, tapi berbincang untuk kedudukan diri sendiri. Apabila dia si pendebat tadi ni, yang berdebat untuk cari kedudukan ni, merasakan dirinya akan kalah, dia rasa diri dia akan kalah, lalu dia akan mencari teknik yang baru untuk menang. Dia carilah juga cara ke ataupun apa jua teknik ke supaya dia mendapat kedudukan. Waktu dia nak rasa dia akan kalah tersebut. Dia ingin menang walaupun pendapatnya telah dibuktikan salah. Kalau tuan-tuan nak garis, tu poin besar tu. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni dah terperangkap dengan iblis? Apabila kita nak menang juga, walaupun pendapat kita tu telah diberi bukti-bukti yang salah. Itu poin dia. Jadi dalam hidup kita ni, dalam apa jua keadaan, apa jua bentuk perbincangan, apa jua bentuk pendapat, seandainya dibagi pendapat yang lain dan pendapat tu mengesahkan hak kita tu salah, tapi kita duk rasa kita nak menang juga, itu maknanya kita dah mula terperangkap pada belitan iblis. Tapi kalau kita terbuka, dada kita lapang untuk menerima pendapat orang lain yang lebih betul, insya-Allah itu ada terbuka jalan kita untuk kita mendapat redha Allah. Kekalahan baginya adalah hina dan memalukan. Ada orang yang mencari kedudukan ni, bagi dia kalau pendapat dia tu salah, satu penghinaan. Padahal tak macam tu dalam Islam. Dalam Islam ni, kita berpegang dengan satu pendapat, selepas tu mai satu pendapat yang lebih kuat, dengan hujah-hujah, dengan dalil dia yang kuat, maka kita menerima. Itu sikap keterbukaan dalam Islam. Sebab itu saya suka ulang, kita biar konsep hidup kita, pendapat aku betul, tapi pendapat orang lain belum tentu salah. Itu. Biar kita hidup macam tu atas muka bumi ni. Baru kadang-kadang bila kita bertemu dengan hujah, kita bertemu dengan dalil yang kuat, kita boleh menerima dengan keterbukaan. Bila kita ada rasa macam tu di hati kita, konsep hidup ataupun orang panggil prinsip hidup, itulah prinsip. InsyaAllah yang aku buat ni betul, tapi hak orang lain belum tentu salah. Jadi kita tak ada rasa kesombongan, kita tak ada rasa nak condemn, nak hina orang. Hatta kalau ada hujah yang lebih kuat daripada kita, dalil yang lebih kuat, maka kita terbuka dalam hal itu. Kita tak ada lah nak rasa terhina, tak ada lah nak rasa nak menghina orang. Ada prinsip tu dalam hidup kita. Yang payah ni bila kita rasa hak aku buat betul, hak orang lain buat salah. Habis. Apabila dia mendapati suatu kelemahan daripada pihak lawan dia, kelemahan itu dijadikan senjata dia untuk mencaci dan memaki hamun pihak lawannya dengan tujuan untuk melemah-lemahkannya. Ini tanda orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu dan dia terbelit dengan iblis ni. Apabila dia tahu kawan dia ada satu titik kelemahan, maka dengan kelemahan itulah dia war-warkan, dengan kelemahan itulah dia disebut-sebut. Itu jangan. Kita dalam kaedah agama Islam kita ni, kelemahan kawan kita tu kita sembunyikanlah selagi mana boleh.
boleh disembunyikan ataupun disangka baikkan. Kita duk mengaji dah tu. Kalau boleh kita create sangka baik kepada dia, bukan kita duk war-warkan kelemahan-kelemahan dia. Tapi macam itulah orang yang bila dia kalah dengan iblis ni, dengan belitan iblis ni, dia seronok menjaja kelemahan-kelemahan yang ada pada seseorang tu, terutamanya kepada pesaing-pesaing dia lah. Dia lah rasa pesaing, sedangkan bukan. Sesungguhnya seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi mulutnya penuh dengan maki hamun dan cacian, walaupun kononnya cacian dan makian itu untuk menegakkan kebenaran, maka sebenarnya dia telah ditipu oleh tipu daya iblis. Ini poin kedua pula. Hak pertama, hak pertama macam mana kita nak tahu kita yang Allah Ta'ala bagi sedikit ilmu ni, kita kalah dengan belitan iblis. Hak pertama tadi, rangkap pertama tadi, kita nak menang juga walaupun pendapat kita telah dibuktikan salah. Itu hak pertama. Hak kedua ni pula, mulut lidah kita ni senang dengan cacian dan makian. Mulut lidah kita, walaupun cacian dan makian itu konon kerana kita nak menegak kebenaran. Kadang-kadang kita kata, tu si bodoh tu, orang kata, awak kata bodoh kat dia, tak kira dia memang dia tu jahat sangat. Dia jadi bagi dalam kita, dalam konteks Islam tak boleh. Caci maki ni walaupun dalam proses kita nak menegak kebenaran tak boleh. Itu maknanya orang yang telah terpedaya dengan belitan syaitan. Walaupun dia mengaku dia orang beriman, pakaian dia tu pakaian yang melambangkan orang beriman, cara hidup dia macam orang beriman, tetapi di mulut dia caci maki, terutamanya kepada orang yang tidak sependapat dengan dia. Maka yang ni termasuk orang-orang yang telah terbelit oleh iblis. Begitu juga orang yang seronok dengan orang yang mencaci maki ni. Tu. Ada orang dia seronok macam tu. Dia kata, aku kalau tak dengar ustaz maki orang tak puas. Ni ada syok. Jadi bagi dia tu, dia rasa seronok lah. Tapi bagi kaedah agama kita tak kena. Kerana apa? Tuan-tuan tengok, kerana kebenaran tidak memerlukan cacian dan makian. Dalam proses kita nak menegak kebenaran, Islam tak pernah membenarkan kita mencaci maki orang. Walaupun yang di depan kita tu musuh kita, tapi kita tak dibenarkan caci maki. Yang dituntut dalam Islam, kemukakan hujah dan dalil kita. Pasal apa kami kata kamu salah? Pasal dalil dia macam ni, hujah dia macam ni. Dia tak mau terima, dia pulang. Jangan kita duk kata, kita duk guna perkataan-perkataan yang mencaci maki. Pasal dalam menegakkan kebenaran, Nabi kata dah, tidak diterima kaedah caci maki. Walaupun caci maki tadi ni pasal nak buat kebenaran, tak boleh dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencaci maki dan memaki hamun. Tak boleh, Nabi larang sangat. Sekalipun tujuannya adalah untuk kebenaran. Walaupun tujuan dia maki kawan tu pasal dia nak habaq hak kebenaran hak dia bawa, kawan tu salah, tak boleh. Dalam kaedah kita, dalam kaedah Islam tak boleh macam tu. Pasal mencaci maki ni bukan jalan agama. Nabi SAW lebih teruk lagi, dia menghadapi halangan dalam menegakkan agama, dalam menyatakan kebenaran, tapi tak keluar daripada mulut lidah Nabi makian.
Tu ingatlah tuan-tuan. Hal ini pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i. Orang beriman yang sempurna iman dia. Laisal mu'minu bit-ta'ani, tidak suka mencela, walal la'ani, tidak suka melaknat, walal fahishi, tak buat perkara-perkara jelek. Berlaku perkara jelek ni dengan memek muka ke, duk menghina orang, menggaya-gayakan tangan, menghina orang, tak boleh. Islam tak boleh macam tu. Walaupun dalam proses debat, kita berdebat dengan orang, dia tu katalah dia tu salah lah, kata pilah dia salah, kita ni nak menegakkan kebenaran bagi pihak agama, tak boleh kita maki dia, tak boleh kita cela dia. Kita kemukakan hujah, kita kemukakan dalil. Dia tak terima kan, dia terima, tu dia urusan dia. Tapi kita jangan sampai yang pertama mencela dia, laknat dia. Hang ni tak mau pada agama Allah ni, laknatullah, tu dia betul. Tak boleh macam tu. Tak boleh berlaku jelek lah. Buatlah apa-apa saja yang nak menggambarkan kehinaan bagi diri dia, tak boleh. Walal bazi'i, yakni tidak boleh berkata yang buruk-buruk, perkataan-perkataan yang tak elok. Apa dia perkataan yang tak elok? Apa saja perkataan yang dari sudut pandang agama tak elok dan pandang masyarakat tidak elok, itu tidak elok lah. Walaupun perkataan itu di tempat lain elok, tapi kalau pada pandangan masyarakat kita perkataan tu tak elok, jangan sebutlah. Janganlah duk sebut-sebut. Contoh apa? Adalah di Indonesia tu ada satu perkataan, saya nak sebut tak gamak, tapi tuan-tuan faham lah perkataan tu. Kalau di Indonesia tu elok lah, perkataan tu bagi Malaysia ni memerlukan. Tapi kalau perkataan tu di Malaysia, orang panggil apa? Lucah. Jadi tak usah lah sebut. Dah ustaz di sana boleh? Boleh di sana. Di tempat kita ni tak sesuai. Ustaz pula sebut, dalam masjid pula lagi tak comel lah. Tu salah duk buat cerita-cerita. Kadang-kadang ustaz ni pun nak buat cerita-cerita, nak bagi orang gelak. Tak usah lah. Pasal perkataan-perkataan macam tu tak manis. Kadang-kadang ada juga nak guna perkataan tu nak buat create cerita, nak bagi orang gelak. Islam tak suruh macam tu. Satu, perkataan tu tak baik, disebut pula dalam masjid, dalam proses kita nak ajak orang kepada kebaikan. Jadi takut yang mendengar tu, orang tua-tua gagah lagi lah. Kalau mai budak-budak sama, dia duk sebut tu pula keluar lagi, mak dia larang. Mak dia kata jangan duk sebut. Dia kata tak apa, ustaz sebut itu. Ustaz sebut dalam masjid pula dia kata. Lagi letih kita. Habis tu bagi kita yang Allah Ta'ala bagi peluang, ada sedikit kelebihan ilmu, ada sedikit kelebihan untuk bercakap, ada sedikit kelebihan untuk berbincang, mengemukakan hujah, Nabi ajak dah. Yang pertama, jangan mencela. Yang kedua, jangan melaknat orang. Yang ketiga, jangan buat perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek, yang tak elok ni. Dan yang keempat, jangan berkata suatu benda yang buruk, yang tidak elok pada pandangan masyarakat setempat dan juga pada pandangan agama. Okey. Itu. Jadi tuan-tuan boleh dapat daripada taksat ni tiga benda yang jadi poin pada bab yang ke-25. Kalau kita duduk buat tiga benda tu, maknanya kita ni dah terperangkap, dah dibeli. Tu tanda dia, indikator dia. Tanda macam mana kita nak tahu kita dibelit oleh Allah. Kalau kita seorang ustaz ke, kita seorang yang ada ilmu agama, macam tuan-tuan dah ada sedikit ilmu agama, macam saya ada sedikit ilmu ni. Kalau kita syok hak tu tadi, hak pertama, kita nak kekal juga pendapat kita, walaupun orang kemukakan yang pendapat kita tu salah, kita nak kekal juga dengan kita. Hak tu pertama, tanda kita
dah dibelit oleh iblis. Jadi kita mengaji kitab ni tujuan dia kita nak tahu macam mana kita dibelit oleh iblis. Baik, bab yang ke-26. Yang ni pula ulama berdengki sesama ulama. Orang yang ada ilmu berdengki sesama orang ada ilmu. Sebab apa? Sebab itulah fitrah. Dia tak dengki pada jenis pada jenis yang berlainan pada diri dia. Macam orang berniaga lah, kan? Orang berniaga ni, hak orang jual cok pisang, dia dengki kat siapa? Kat orang jual cok pisang. Dia tak dengki kat orang jual besi buruk. Dia tak dengki. Dia dengki sama-sama jenis. Dia berniaga kain batik, dia dengki kat orang berniaga kain batik. Apa saja yang persamaan dengan diri dia. Macam itulah juga ustaz-ustaz ni pun, ulama-ulama ni pun, dia juga ada saling mendengki dia. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Dia tak boleh tengok ada orang ada kehebatan lebih daripada dia. Hak ni penyakit lah. Jadi kalau ada kat kita macam tu, bahayalah. Sangat bahaya. Mari kita tengok apa dia tanda-tanda dia. Berkata Al-Imam Al-Jauzi, ada ketika iblis memperdayakan mereka yang menemui pemerintah. Saya baca dulu dia punya matan dia, sekejap kita tengok syarah dia. Sehingga berkata, aku menemui pemerintah supaya aku dapat memintakan syafaat kepada orang Islam. Itu hak pertama. Hak pertama ni, ada orang berilmu agama, kita sebut ulama lah. Dia ni pi duduk serendiang. Tahu serendiang? Pi duduk serendiang pemerintah, kerajaan. Dan kononnya dia pi baik dengan kerajaan ni pasal apa? Dia kata aku nak tolong orang Islam. Jadi aku nak gunakan kedudukan ilmu aku ni supaya aku nak selamatkan orang Islam yang lain. Itu pertama. Betul tak betul itu tak tahu lagi. Tipu daya iblis ini baru terungkap, dia kata, ketika ada orang Muslim selain dia yang juga meminta syafaat kepada penguasa, maka dia berasa tidak suka. Yang ni. Okey, macam mana kita nak tahu kita tu dah terbelit oleh iblis? Bila kononnya kita ni orang ilmu agama ni, kita dekat dengan pemerintah, matlamat kita kata. Sungguh tak tahu lagi. Tujuan aku duduk dekat dengan pemerintah ni supaya aku boleh guna kedudukan aku, supaya pemerintah ni jaga agama Allah. Tapi bila ada ulama lain pun dekat dengan pemerintah, dia mula rasa tak puas hati, dengki. Tu tanda dia. Tu tanda dia hang mendekati pemerintah bukan pasal umat, tapi pasal diri hang. Hang orang kata apa? Hang berlakon je. Konon-konon habaq kat orang. Kata hang mendekati pemerintah ni pasal untuk agama lah, untuk umat lah, padahal dah untuk diri sendiri. Kalau ada rasa macam tu, dia kata, bahkan boleh jadi diburuk-burukkan orang tersebut di hadapan penguasa. Jahat lagi, ulama tadi duk pi condemn ulama lain. Ulama hak kedua ni pula, dia ni tak bagus lah, dia ni macam ni lah, dia ni macam ni lah. Sebab itu tuan-tuan, saya nasihat saya dan tuan-tuan lah, tuan-tuan terutama yang duk mengaji kat saya ni, saya selalu sebut, tapi saya ulang bila kali lagi. Tuan-tuan kalau jumpa orang yang senantiasa duk condemn orang lain, tuan-tuan tinggal. Tuan-tuan percayalah, dia akan condemn tuan-tuan sama ya bila dia duduk dengan orang lain. Sebab begitulah manusia. Kalau dia suka main dengan kita, dia duk cerita kawan ni tak kena, kawan ni jahat, kawan ni dia beralih daripada tuan-tuan sekejap lagi, dia piduk tak mana pula, dia cerita pasal tuan-tuan pula. Jadi orang macam ni boleh kita tinggal. Pasal orang macam ni tak mendatangkan kebaikan ataupun kebajikan kita bersahabat dengan dia.
Bahkan boleh mendatang bahaya pula kat kita. Pasal apa? Pasal kita menyediakan telinga kita ni untuk dia mengumpat. Dia menghina orang, dia maki orang. Dan benda tu meletihkan kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Yang ni bukan orang biasa. Tok Syekh kita kata ulama. Dia duk pergi cerita kat pemerintah, ulama ni macam ni, ulama ni jahat macam ni. Tu ulama. Supaya hanya dia sahaja yang mempunyai peluang untuk menipu. Untuk itu. Jadi tipu daya yang lain pula, yang kedua pula dia kata, adalah kegemaran mendapatkan sesuatu daripada pemerintah yang berkata kepada dia ulama tadi, engkau berhak mendapatkan wang ini, ataupun harta ini, ataupun kedudukan ini. Walhal sebagaimana yang diketahui, jikalau harta penguasa itu berasal daripada yang haram, maka diharamkan fuqaha menerimanya walau sedikit. Orang alim ni lah, walaupun sikit. Jikalau asal mula kekayaan penguasa itu meragukan, maka tinggalkannya lebih utama. Kita pun cakap tadi dulu. Yang kedua dia kata, apabila kita telah pasti, bukan pastilah, maknanya melebihi keraguan lah, bahawa harta ataupun duit ringgit yang diberikan kepada pemerintah kepada kita tu berasal daripada sumber yang haram, maka kita tak boleh ambil. Haram hukum dia. Kita walaupun penguasa tadi kata kat dia, ni aku bagi ke hang, berhak ni hang ambil. Pasal kita meyakini dia daripada sumber-sumber yang haram. Ni mai daripada mana? Benda ni tak jelas. Kita pula ulama. Kalau orang biasa gagah lagi, supaya dia tidak mendatangkan fitnah kepada diri dia dan juga kepada agama. Jikalau asal mula kekayaan penguasa itu meragukan, maka tinggalkannya lebih utama. Jadi kepada ulama ni dia nasihat, kalau pemerintah tu kaya, tapi kaya dia tu dari sumber yang meragukan, maka meninggalkan pemerintah itu lebih utama. Jikalau asal daripada yang harus, kalaulah memang jelas kekayaan dia tu dari sumber-sumber yang dibenarkan, maka bolehlah dia mengambil sebahagiannya sesuai dengan kedudukannya dalam agama. Jangan pula berlebih-lebihan mengambil dia. Berdasarkan keperluan orang-orang yang hidup berfoya-foya. Jangan ambil lebih sehingga membazir ataupun berlaku berfoya-foya. Kerana boleh jadi orang awam akan meniru perbuatan yang nampak dan mereka membolehkannya sebagaimana apa yang dibolehkan. Pasal ulama ni tuan-tuan, bahaya dia menjadi turutan orang. Itu bahaya. Bercakap, bergaya, berpakaian, ataupun menganjurlah sesuatu. Pasal orang mudah meniru. Contoh bila dia mendekati pemerintah, kita tengok ni di sini. Pemerintah tu pula pemerintah yang tidak mesra kepada Islam ni lah. Ya. Maka kadang-kadang bila pemerintah ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama dan ulama ni pula tidak menegur, maka pandangan awam benda tu boleh. Jadi pasal apa awam kata boleh? Pasal kita ulama duk kawan dengan dia. Tegur tidak berlaku. Maka akan menjadi ikutan kepada orang awam. Itu bahaya. Habis tu yang paling mudah kenuri lah. Habis tu ulama buat kenuri ni dia lain lah. Pasal orang boleh tiru. Kalau dia buat benda hal tak kena, orang tiru, orang lain tegur, tak makan lah. Pasal apa? Pasal lah aku tiru ustaz tu.
Aku tiru syekh tu, aku tiru datuk tu. Walaupun benda tu salah, masyarakat dia bukan kira salah, dia kira ustaz buat, dia kira syekh buat, dia kira datuk mana buat. Dia tak kira benda tu salah tak salah. Sebab tu yang ni antara belitan-belitan iblis. Iblis nak merosakkan orang awam, dia mula dengan merosakkan para ulama lah. Sebab itu dalam hal ini ulama kena sangat-sangat berhati-hati. Dan kita turun sikit bila kita sebut orang yang ada ilmu ni. Begitu juga bukan mesti ustaz, orang-orang yang menghadiri majlis pengajian, orang-orang yang menguruskan institusi masjid surau, yang tu pun dalam masyarakat menjadi ikutan. Orang masjid tu, orang macam tu kan. Hang buat ni hang tiru siapa? Aku tirulah haji sekian-sekian. Dia orang masjid, takkan dia tak tahu? Orang tengok macam tu. Ataupun hang tiru siapa ni? Aku tiru kak tu lah. Kak tu orang mengaji tu, takkan dia tak tahu? Tu jaga, bahaya tuan-tuan. Jadi sebab itu kita ni bila nak buat sesuatu tu kena mengambil kira juga. Hal nombor satu mestilah pandangan syariat. Hal nombor dua pandangan masyarakat pun. Kita takut benda tu salah ditiru oleh orang lain. Lama ada orang tak buat bersandin ni. Tiba-tiba ustaz buat kenduri bersandin pula. Ada lah orang ikut. Bila orang ikut, orang main larang dia. Mana boleh bersandin lah. Dia kata minggu lepas kenduri rumah ustaz tu dia buat bersandin. Letih lah kan. Kita habis tegur ni, dia kata hang siapa? Ustaz pun buat, ustazah pun buat. Jadi meletih. Jadi hak ni yang dimaksudkan dia. Kadang-kadang benda yang kita buat tu pada pandangan awam meniru dan menjadi berlarutan perbuatan yang tidak tepat. Ya? Tanya ustaz betul. Mandi kita tanya ustaz pula, ustaz kata budak-budak semua tu. Letih kan. Padahal dia kata saya tak ambil tahu apa budak-budak semua. Padahal daripada tengok ustaz pun tu gedik kaki kami lah. Kan tu jadi bahaya. Bahaya tuan-tuan, payah. Tapi kerana kepayahan ni lah Allah nak bagi pahala kat tuan-tuan. Ni tuan-tuan yang jadi orang ahli mengaji. Jangan pula kata payah juga main mengaji ustaz no, tak mengaji senang, tu lagi payah. Kan? Ini mengajilah. Cuma perbuatan kita ni akan menjadi tiruan orang. Jadi kita nak buat hak pelik-pelik tu, fikir banyak kali. Baguslah, maknanya Allah selamat kita lah. Macam kita duk mengaji dulu-dulu lah, ustaz kata keluar pekan pakai lebay. Masa budak-budak tu. Pasal apa? Pasal kalau pakai lebay tu nak buat hak pelik tak ke? Takkan nak masuk panggung kereta pakai lebay. Kan? Takkan nak masuk panggung rek pakai lebay, dia kata. Empire ke dulu lah kan. Jadi bolehlah lipat buh dalam poket. Tapi masa nak lipat tu pun dia macam tu lah. Jadi dia rasa segan, dia rasa jadi Allah Ta'ala dah takdirkan kita ni duduk dalam dunia yang macam ni. Itu salah satu daripada penjagaan Allah. Kita nak buat pelik-pelik pun fikir banyak lah, supaya jangan memalukan agama tu sendiri. Okey, mari kita tengok syarah dia kata. Terdapat segelintir ulama, bukan semua, ada yang macam tu, yang berdamping dengan pemerintah demi kepentingan diri sendiri. Dia piduk serendiang pemimpin tu bukan untuk agama, tapi untuk diri sendiri. Tapi dia jual untuk agama. Dia kata aku duduk dekat dengan pemimpin ni pasal senang lah kalau untuk agama kita. Dia jual macam tu. Hakikat sebenar untuk kepentingan diri, kepentingan tembolok dia, kepentingan poket dia. Dia sentiasa menggunakan alasan untuk menegakkan kepentingan Islam, untuk berada bersama pemerintah. Jadi dia guna hal tu lah.
kita yang duduk dengan pemerintah ni pasal senang kita nak tegur pemerintah. Oh, dia sebut. Padahal dia tak tegur pun. Yang seriau lagi pula pemerintah tanya dia kata boleh, dia kata boleh. Lagi haru. Tapi kalau dia cerita pada orang, konon-kononnya macam tu. Ini ada ni macam tu dia kata. Tapi tak semua, segelintir aja. Sedangkan kata-katanya itu hanyalah alasan kepadanya untuk mendapatkan tempat atau kedudukan yang tinggi. Jikalau pemerintah itu merujuk, macam kita kata tak salah, sesuatu permasalahan mengenai agama kepada ulama yang lain, dia mula berasa cemburu dan iri hati. Maknanya yang ni dia bukan kerana agama Allah, tapi kerana diri dia. Awak tak tanya aku, tak tahu. Hidup tanya ulama tu. Tanya ulama tu sagi bagi jawapan lain pada aku nak bagi, sagi lingkup. Kan? Lalu dengan apa saja cara dia berusaha memburukkan dan menjatuhkan ulama tersebut semata-mata rasa cemburu terhadapnya. Sebab itu kita ni tuan-tuan beradab juga. Kadang-kadang ada lah orang tanya kita dalam majlis, Ustaz, ada satu ustaz ni, hak tanya tu. Hak tu orang cerdik lah tu. Ataupun dia tanya, Ustaz, adalah saya dengar ada satu pendapat lagi macam ni. Macam mana tu Ustaz? Okay. Ustaz tu janganlah tanya dalam majlis tu. Tu Ustaz mana hak kata tu abang mai? Maknanya Ustaz tu ada something lah. Tak usahlah dia pergi tanya kawan tu, kan? Kawan tu buat, dia kata ada lah Ustaz, dia tak mau habang lah. Dah habang, kalau tak habang saya tak jawab. Yang tu dia ada iri hati dia. Maknanya tak usahlah kita jawab lah. Pertama mungkin kita boleh jawab macam ni, mungkin Ustaz tadi nak bermaksud yang berlain ke, ataupun mungkin hak dengar tu lena apa melawak kan. Kita masih lagi menjaga tu, jangan habis sekali lagi kita pergi tanya lah, kita dapat pandangan daripada siapa. Senang kita nak rojok lepas ni, kita nak pergi tanya ustaz tu sendiri ke apa ke kan, kawan-kawan kita. Tapi dalam majlis tu tak sah lah. Tu kaedah dia. Orang hak bertanya pula janganlah pergi sebut nama ustaz tu. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya ni, ada satu ustaz tu nama dia Ustaz sekian-sekian. Jadi mungkin kita yang silap dengar, ataupun mungkin dia tersilap, dia pun manusia. Tetapi bila kita menyebut nama dia tu, hak orang lain yang ni, dia jadi fitnah. Itu kita kena hati-hati, sama ada kita pendengar ataupun kita pengucap. Itu adab-adab lah kita dalam majlis ilmu. Lalu dengan apa saja cara dia berusaha memburukkan dan menjatuhkan ulama tersebut semata-mata rasa cemburu terhadapnya. Ini sama-sama ulama dengki. Maka ulama sebegini adalah ulama yang telah berjaya ditipu oleh iblis. Kalau kita macam tu, kalau tuan-tuan Allah Ta'ala dah bagi ilmu ni, tiba-tiba kalau orang pergi tanya orang lain, tuan-tuan tak puas hati. Itu ada penyakit virus yang telah ditinggalkan oleh iblis, yang tak tanya aku. Pasal apa dia pergi tanya orang lain? Dia rasa tak puas hati. Dia rasa seolah-olah dia saja yang mampu menjawab dia. Bab yang ke-27. Ulama yang merapatkan maksudnya merapatkan diri dan menjauhkan diri daripada pemerintah. Ini bab ni pula ulama, dia bawa main perbincangan ulama yang dekat dengan pemerintah dengan ulama yang jauh. Dia ada dua-dua ni, dia ada baik dia dan ada buruk dia. Sesungguhnya iblis juga menipu, dia kata, dengan tipu dayanya ke atas segelintir daripada ulama yang memisahkan dirinya daripada pemerintah. Kalau ada bagus jauh daripada pemerintah ni, tapi kadang-kadang ada yang jauh daripada pemerintah
pasal dia termakan tipu daya iblis pula. Ada juga dia kata. Kerana mereka hanya ingin membatasi diri mereka dalam urusan ibadah dan agama. Lalu iblis membuat mereka menganggap bagus untuk mengatakan ulama lain yang suka menemui penguasa. Dengan ini mereka mengaut dua dosa, yakni dosa mengata orang lain dan dosa memuji diri sendiri. Ya. Okey. Dia tuan macam ni. Ulama yang cuba menjauhkan diri daripada pemimpin, pasal apa? Pasal dia takut dia terjerumus kepada godaan kedudukan, harta. Bagui. Yang pertama, bagui. Tetapi maksud penulis kitab ni, hak dalam bagui ni boleh jadi tak bagui. Macam mana? Satu, bila dia rasa dia tu bagui sangat. Tengok aku tak mainlah duk pi seregeh dengan pemerintah ni. Bagui aku ni bab-bab tu tak makan punya. Dia rasa dia bagui pula, berdosa kerana takabur pula. Celah-celah tu dia duk pi condemn ulama dekat lah, dia kata tu, geng tu. Tu kelapak duit belaka. Kita tak tahu dia kelapak duit apa, kita tak tahu lagi. Kita cuma menelaah dia macam tu. Jadi benda tu dua dosa. Satu, dosa pasal rasa diri baik. Yang kedua, dosa pasal menuduh orang tidak baik. Allah, macam tuan-tuan tak gaduh hak ulama lah. Tuan-tuan mangkit tahajud pagi tadi, baik, buatlah, jangan tinggal, baik. Tapi macam mana iblis membelit dia, macam mana iblis belit ulama tadi ni. Aku bagui nak cari macam aku Taman Masuri ni dengan tak ada dah. Kiamat 2 kali pun tak jumpa. Dia rasa dia tu terlalu hebat, terlalu tinggi. Dosa lah. Dia kata geng taman ni nak cari geng tahajud. Perasaan tak ada dah pagi tadi. Pula dah. Dia duk condemn orang lah. Macam main mengaji ni lah. Macam mana hadir mengaji ni boleh kena belitan iblis. Hak tak main tentu kena, insya-Allah. Tapi kalau hak sengaja lah, kalau hak yang dia ada masalah tu, cerita dia, masing-masing orang ada urusan. Kita tak boleh duduk hentam tak ketahuan. Kita hak main mengaji ni bagus. Tapi iblis boleh belit lah. Macam tadi juga, rasa diri bagus, rasa diri hebat, rasa boleh macam ni. Celah-celah tu duk condemn orang lain pula. Tu hak tak main tu. Tu nak harap ke mengaji. Pula dah duk condemn orang. Tahkah kawan tu tak main, ada pasal dia ke, ada pasal apa ke. Macam tu maksud dia. Jadi dalam kita duk boleh buat benda baik, iblis membelit kita supaya benda baik yang kita buat tu kita dapat dosa pula. Satu, dosa besar diri. Yang kedua, dosa menghina orang lain, memfitnah orang lain. Tapi jangan pula tak mengaji. Yang tu iblis belit kot lain pula. Macam tu jugalah. Jadi dia kata secara umumnya, berdekatan dengan pemerintah itu mendatangkan bahaya yang besar. Dia kata baguslah kalau kita menjauhkan diri. Dia kata bahaya kalau mendekat ni, kadang-kadang kita tak tahan godaan dan sebagainya kan. Sebab boleh sahaja niatnya betul pada awalnya. Niat awal itu betul. Tetapi lama kelamaan niatnya berubah untuk menghormati dan membuat pemerintah itu berasa puas hati. Lalu disusuli ketamakan untuk mendapatkan kekayaan daripada mereka. Hal ini tidak terlepas daripada tindakan bermuka-muka. Apa dia muka-muka ni? Hipokrit, munafik, berpura-pura dan tidak berani mengingkari pemerintah. Jadi Imam Ibn Jauzi kata bagus sebenarnya kita tidak mendekatkan diri dengan orang yang ada kuasa ni.
Pasal apa? Bila kita dekat, mungkin niat awal itu elok lah, tapi lama kelamaan bila duduk dengan orang yang ada kuasa ni, dia pun ada harta, dia pun ada kedudukan, dia pun mudah bagi kat kita apa-apa, takut-takut kita tergoda, itu dia kata. Tetapi janganlah kita hukum orang lain yang mendekati pemerintah. Mereka mungkin ada kekuatan mereka, tapi untuk diri kita, dia kata bagus kalau kita cuba jauhkan, pasal takut kita kalah tadilah. Tapi kalau orang tu mendekatkan diri dia dengan pemerintah, jangan pula kita tuduh dia buat jahat sekian-sekian, dia kata. Itu tidak baik pula, dia kata. Syarah dan tahqiq. Terdapat juga, dia kata, segelintir ulama yang menjauhkan diri mereka daripada pemerintah. Alasan mereka adalah supaya mereka dapat beribadah sepenuh masa tanpa gangguan. Itu baguslah, dia kata. Tetapi iblis ni, dia kata, menusukkan tipu dayanya terhadap mereka dengan membuatkan ulama tersebut supaya mengumpat dan berkata buruk kepada ulama lain yang rapat dengan pemerintah. Tadi pula tak mau kita menjauhi itu bagus, tapi duduk pi fitnah orang yang mendekati itu, itu tak kenalah. Dia juga merasakan dirinya adalah mulia kerana dirinya bebas daripada segala fitnah pemerintah seperti rasuah, mengambil harta tanpa hak dan lain-lain lagi. Dia rasa dia bagus dah. Betul lah dia bagus, dia tak ambil benda tu. Tapi merasa bagus itu tak bagus. Tuan-tuan buat benda bagus ni bagus, tapi tuan-tuan merasa tuan-tuan tu bagus itu tak bagus. Faham kot? Tuan-tuan buat benda bagus itu sangat bagus dan teruslah buat bagus itu. Tapi bila tuan-tuan rasa tuan-tuan tu bagus, tu dah jadi tak bagus. Jadi iblis ni dia tak halang tuan-tuan buat bagus tu. Cuma dia duk tolong bagi subuk rasa bagus. Itu kerja iblis. Tu yang kata dia belik tu. Dia tak halang tuan-tuan, insya-Allah. Dah tuan-tuan ni memang dah komitmen tinggi dengan benda baik ni, dia tak akan halang. Kan kita bincang dah ada 6, tuan-tuan ingat lagi 6 tingkat iblis tu. Kalau tingkat orang biasa, dia halang. Tingkat orang biasa nombor 2, buat tapi dia suruh berhenti. Tuan-tuan ni nombor 3, orang hebat ni. Dia tahu ni, dia ni adat kata kalau suruh berhenti pun dia tak berhenti. Kalau mengaji dia terus mengaji, kalau semayang mesti dia semayang punya. Jadi dia tak akan ikhtiar supaya tuan-tuan tak semayang punya lah. Cuma dia akan ikhtiar supaya hati tuan-tuan rasa tuan-tuan tu hebat. Pasal tuan-tuan boleh semayang hebat pada orang lain. Dia nak halang tuan-tuan mengaji, dia tak halang dah. Dia kata orang tua ni, dia kata kalau halang mengaji pun dia duduk main tu lah. Jadi dia nak buat macam mana? Aku akan ikhtiar supaya orang tua ni, dia kata, rasa hebat dengan diri dia pasal boleh main mengaji. Hak tu kerja iblis. Jadi iblis ni dia nak kacau orang tu, dia ikut makam orang tu. Orang baru duk belajar nak mula mengaji, tu dia kacau supaya tak mengaji. Macam tuan-tuan ni irih darah keluar mengaji darah tu kan. Habis tu dia nak buat macam mana? Dia pergi main kacau tu lah. Allah macam pakai tudung lah, pakai tudung, pakai tutup aurat kan. Orang tu baru duk nak belajar pakai tudung, dia main kacau supaya jangan pakai. Hang pakai lah, sat lagi orang tengok orang tengok hang macam orang kampung, kai elok ada main duk bising. Sat lagi depa panggil ustazah, hang nak buat macam mana? Hak baru duk nak belajar pakai, kawan tu pun londeh lah, tak pakai lah. Ataupun dah baru duk belajar tapi rasa-rasa macam kemas sikit dah. Dia kata buanglah kadang-kadang ni. Dia kata kadang-kadang pakai, kadang-kadang tak pakai, tengok keadaan lah. Dia kata takkan nak keluar ambil serai belakang rumah pun nak pakai tudung. Hak baru duk belajar lekat tu dia bisik lah tu.
Supaya waktu keluar pakai, waktu keluar jalan-jalan pakai, waktu pergi sidai kain tak pakai, dia buh tola good morning macam tu ya. Ambil tola good morning tak atas tu. Ambil serai, ambil apa COD, ambil COD depan rumah tak pakai. Pasal baru duk pakai tak pakai tu. Tu peringkat kedua. Kalau dah peringkat ketiga dah pakai, kan? Mula dia dia tak suruh bisik tak pakai dah. Dia suruh pakailah. Tapi pakai tu yang boleh bagi gamit orang tengok sikit. Biar orang tengok hang tu pakai. Biar dapat pujian. Dia mula main hati pula. Proses hati. Yang kata syaitan tu. Jadi dia kacau tu ikut dia punya tingkatan lah. Tingkatan kita. Kalau tu orang perempuan, orang lelaki pula cara orang lelaki. Itu macam-macam lah dia punya iblis ni nah. Lalu dengan bangga dia menceritakan kebaikannya kepada orang awam bagi mendapatkan pujian dan kehormatan. Maka tanpa disedarinya, dia telah menghimpunkan dua dosa, yakni dosa mengumpat dan dosa berasakan diri sendiri itu sangat mulia. Namun tidak semua ulama yang bersifat dengan sifat demikian. Memang pun tak semua yang kita bincang ni. Bukan kata ulama dia, apa benda pun macam tu, tuan-tuan. Jahat ni dia bukan duduk pada satu-satu profession, career, bangsa, jantina, geografi kehidupan dia tak. Jadi kalau ada orang jahat di Taman Masuri, bukan semua orang Taman Masuri jahat. Macam tu. Ada orang jahat di Malau, bukan semua orang Malau jahat. Ada polis makan rasuah, bukan semua polis makan rasuah. Tak boleh kita hukum semua. Ada bomo jahat, bomo cabul, kita duk baca apa surah abang, bomo cabul pesakit. Betul? Tapi tak semua bomo cabul pesakit. Macam itulah. Kita tak boleh hukum semua lah. Cuma bila diceritakan kepada kita, kita ambil jalan hati-hati. Macam inilah dia duk cerita ulama yang mendekati pemerintah untuk diri sendiri. Ada lah. Tapi tak semua macam tu. Itu maksud dia. Namun tidak semua ulama yang bersifat dengan sifat demikian. Ada yang menjauhkan diri daripada pemerintah disebabkan niatnya yang betul. Mereka khawatir jikalau mereka terlalu berdamping dengan pemerintah, kebebasan untuk menegur pemerintah itu terbatas. Ini betul ya. Ada setengah ulama, pasal apa dia tak mau dekat sangat? Pasal bila dekat sangat jadi baik, jadi rapid. Bila jadi rapid nak tegur ni payah kawan baik. Macam itulah kadang-kadang penguat kuasa ni, dia pergi duduk satu-satu tempat tu bukan boleh lama. Bila lama dia dah baik dengan orang setempat, dia nak bertindak payah. Jadi dia mungkin duduk setahun dua, lepas tu orang pindah pula. Jadi dia, kalau dia lama, dia rapat tu nak tegur, nak bertindak tak boleh. Macam ni juga ulama, bila dia rapat, jadi nak tegur kawan dia. Nak tegur kawan tu duk bagi kat dia banyak agak pasal tiap bulan. Jadi dia pun rasa segan akhirnya. Terjerumuslah dia dalam belitan iblis ini. Menurut Imam Ibn Jauzi, terlalu rapat berdampingan dengan pemerintah itu banyak bahaya daripada untung. Ni nasihat pada ulama lah. Untung ada, tapi bahaya banyak. Terutama bahaya kepada diri sendiri. Walaupun pada mulanya niat tersebut berdampingan dengan pemerintah betul, walaupun niat awal tu okey, tetapi dikhawatiri lama kelamaan niat itu akan berubah. Sebab itu kita ni kena ikhtiar supaya tidak berkawan dengan orang jahat. Pasal apa?
mungkin niat awal tu betul. Niat awal berkawan dengan dia tu nak didik dia, nak tarbiyah dia. Tapi kita tak ada kekuatan tu. Yang kita risau lama-lama, dah oleh kerana terbiasanya kita dengan dia, kalau kita tak buat pun kita rasa hak dia buat tu tak apa. Tu masalah dia. Tu masalah dia. Kalau boleh kita jauh. Tapi kalau kita ada kekuatan sungguh sila. Tapi kalau tak ada kekuatan jangan. Pasal akhirnya macam inilah. Kita berdampingan. Niat kita hak pertama mungkin elok insya-Allah. Mungkin dengan berdamping ni boleh bagi teguran, boleh boleh. Mungkin ya. Tetapi main dengan lama duduk ni, kemewahan apa semua depan mata ni dan dapat pun mudah. Boleh. Goncang juga. Itu maksud. Nah, cikgu nak, ini maksud Tok Syekh kitab kita. Dia akan menegur dan menasihati pemimpin itu hanya untuk mendapatkan ganjaran dan pujian semata-mata. Hak lain tak ada. Hak tu ya. Malahan lebih teruk lagi, sampai satu tahap di mana dia tidak mampu lagi untuk menegur pemimpin itu. Jikalau pemimpin itu ada buat kesalahan, kerana takut kedudukan dan ganjarannya tergugat. Dia kata, duk dapat jugalah sebulan 11-12 ribu ni. Duk buat tegur tak ketawa hala perasaan sat lagi. Mungkin niat awal tu comel lah. Aku boleh duduk dekat, aku boleh tegur, aku boleh ni. Bagus itu. Tapi main dengan lama-lama dan mula duduk selesa dapat berbelah-belah ni rasa tak apa. Senang-senang nak tegur ni dia kata ni, sat lagi macam tu. Dia tak ada pok tak wasap lah. Berkata ulama besar tabi'in iaitu Imam Sa'id ibn Musayyab, katanya, iza ra'aitumul alima yaghshal umara fahzaru minhu fa innahu lissun. Apabila kamu telah melihat seseorang alim menyelimuti ni sekaki lah kita kata bahasa kita, dan kerap mendekati pemerintah. Kira defend ni habis-habisan lah. Sokong ni sampai pemerintah tak ada kata apa lagi. Baru saya mencadangkan, saya sokong. Saya tak cadang lagi, tak cadang bagi sokong. Dia boleh pergi tahap tu lah. Maka hendaklah kamu berjaga-jaga. Imam Sa'id kata apa? Kerana dia mungkin seorang pencuri. Pencuri itu apa dia? Apa yang dimaksudkan oleh Imam Sa'id ibn Musayyab, dia kata sebagai pencuri itu adalah merujuk kepada kekerapan itu. Bila kerap, dekat, macam kita sebut tadi lah, tak berani nak tegur. Kalau tegur sekali lagi hilang kedudukan, hilang macam-macam lah. Merujuk kepada kekerapan itu bakal membawa ulama itu terjebak dalam kemewahan secara salah. Kekayaan ni tuan-tuan tak salah, tapi bila dapat dengan cara salah maka dia menjadi salah. Jangan tuan-tuan tengok orang kaya tu tuan-tuan rasa salah dah. Kaya bukan satu kesalahan, bahkan kadang-kadang mendatangkan keuntungan. Dia kaya, dia boleh berzakat, dia boleh bersedekah, Masya Allah, baik dia. Tapi kalau kaya dengan jalan salah tu, itu salah. Serta menyalahgunakan kedudukan rapatnya dengan pemerintah bagi mendapatkan kelebihan untuk tujuan peribadi. Itulah yang dimaksudkan dengan pencuri, maksudnya. Adapun ulama yang mendatangi pemerintah bagi menasihatinya dan menegurnya tidaklah termasuk dalam kecaman beliau ini. Kalau memang dia niat betul-betul untuk tu, silakan. Tapi hati-hati, dia kata, takut tergalit sekali lagi, terpesona dengan kelebihan itu. Sesungguhnya tipu daya iblis ke atasnya telah berjaya. Itulah 3 bab pagi ni.
InsyaAllah minggu depan tajuk bagus ni. Yang kita duk kata orang ahli fiqh ni, orang alim ni siapa? Jadi minggu depan kita hurai. Yang kata kita duk sebut orang alim, kita duk sebut ulama, kita duk sebut orang ada ilmu, siapa dia depan ni? InsyaAllah dalam bab 28 nanti akan dihurai secara terperinci siapa orang yang dimaksudkan dengan ahli fiqh ataupun ulama ini, insya-Allah. Baik, cukuplah dekat tu, tuan-tuan. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah? Ya? Bagus tu. Pak Mahdi Samsi kita beli buku ni hadiah ke orang yang khususnya terlibat dengan dunia siasah politik ni, supaya nasihat untuk kita dan nasihat untuk kawan-kawan kita, insya-Allah. Baik, kalau tak ada kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.